Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, pentadbir, pemilik, penguasa. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun yang lebih berkuasa daripadanya, dan tidaklah dia terkalah akan segala sesuatu dari makhluknya. Dialah Allah yang maha agung, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita dapat sekali lagi alhamdulillah menyambung siri kuliah kita dari dalam kitab Talbis Iblis, yang mana lama dah tertangguh kitab kita ni. Cuti panjang, pas cuti. Kebetulan pula biar dia lagi dekat nak habis, lagi lambat dia punya slow kan. Kalau habis awal tu apa ya pula nak cari kitab lain. Jadi kita baca slow lah. Tapi sebenarnya adalah kekangan yang ada. Tapi alhamdulillah malam ni kita dapat sambung. Baik, menyambung bacaan kita terhadap Talbis Iblis, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak lain dan tidak bukan, apa yang kita baca adalah untuk menyedarkan kita bahawa sebenarnya dalam hidup ni, untuk istiqamah di atas jalan yang benar itu payah. Dan untuk berada di atas jalan yang benar ni, ini payah. Melainkan orang-orang yang diberikan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada gangguan, selamat daripada talbis, dan selamat daripada syubhat yang ada di sekeliling kita. Kita dah baca sebelum daripada ni syubhat terhadap orang ahli ibadah, syubhat terhadap qari, syubhat terhadap zuhud. Maknanya orang-orang ni bukan orang biasa-biasa. Orang-orang ni orang yang berkeinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara umumnya, mereka yang tertipu dengan iblis ni ialah orang yang mana jauh daripada petunjuk agama, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Banyaknya beramal dengan agama mengikut rasa, mengikut pengaruh serakan sebaya, mengikut keadaan masyarakat setempat. Akhirnya sudut pandang mereka terhadap agama ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di persekitaran dia. Sedangkan orang yang istiqamah di atas agama, yang membentuk neraca agama dia adalah panduan wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sebab itu kita baca kitab ni dan kita berusaha memahami bentuk-bentuk talbis iblis. Sebelum ni kita baca bab orang-orang ahli ibadah. Hari ni baru sampailah bab kita. Bab kita ni yang last sekali, antara yang last lah bab ni. Bab yang ke-12. Talbis iblis terhadap orang awam. Talbis iblis terhadap orang awam. Muka surat 495. Betul tak? Jumpa dah? Oh, Masya Allah. Manis orang jebu je pun. Baik. Jadi kita baru sampai ke bab kita. Sebagai orang awam ni, inilah bab kita kan.
Telah kami jelaskan sebelumnya bahawa tipu daya iblis semakin kuat seiring dengan kuatnya kadar kebodohan. Maknanya makin orang tu jahil, makin kuat pengaruh tipu daya iblis terhadap seseorang. Jadi kalau dia jahil dia sikit, iblis nak tipu pun payah sikit. Tapi kalau jahil dia banyak, maka seronoklah iblis tipu dia. Pasal apa? Kuat ataupun lemah tipu daya iblis seiring dengan kadar kebodohan, kejahilan. Dan iblis dapat memvariasikan tipu daya yang dia gunakan dalam mengelabui mata orang awam. Sulit menyebutkan apa saja talbis atau tipu daya iblis terhadap kalangan orang awam, kerana begitu banyak wujudnya. Jadi kata Ibnul Jauzi dalam kitab ni, nak sebut satu-satu bagaimana talbis iblis terhadap orang awam tu payah. Kerana terlalu banyak bentuk tipu daya iblis terhadap orang awam. Dan kerana kejahilan yang ada. Namun demikian, kami akan menyebutkan beberapa talbis dan tipu daya iblis yang paling utama yang semoga dapat digunakan dalam mengidentifikasi, mengidentify bahasa dia, tipu daya sejenisnya. Wallahul muwaffiq. Baik, antara lain, ini nombor 1 tanda. Pertama, dalam orang awam ni, iblis menghampiri orang awam, kemudian membuatnya memikirkan zat-zat dan sifat-sifat Allah, sehingga muncullah keraguan di dalam hatinya. Dia mikir tentang zat, dia mikir tentang sifat-sifat Allah. Fikir macam mana? Fikir bukan seperti mana orang salaf fikir. Mereka dulu pun terima apa yang Allah kata tentang dirinya, lepas tu berpada dengan apa yang Allah bagi tahu. Tapi orang awam ni kadang-kadang iblis datang, dia suruh fikir pada benda yang Allah tak bagi tahu. Seperti mana hal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqaka, fayaqulu Allah, fayaqulu man khalaqa as-samawati wal ard, fayaqulu Allah, fayaqulu man khalaqa Allah, fa idza wajada ahadukum syai'an min dhalik falyaqul amantu billahi wa rasulih." Maksud dia, sesungguhnya syaitan akan mendatangi seorang dari kalian, lalu dia bertanya, siapakah yang menciptakan kamu? Dia menjawab, Allah. Lalu syaitan tanya lagi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia pun jawab, Allah. Kemudian syaitan tanya lagi, kalau begitu siapa yang cipta Allah? Kemudian Nabi bagi nasihat. Nabi kata, apabila salah seorang di antara kalian mendapati hal demikian, maka ucapkanlah, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. So dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu satu talbis iblis kepada orang awam, ialah dia datang bisik kat kita ni, kat orang awam ni, siapa cipta Allah? Memang orang akan tertanya soalan tu kerana bisikan syaitan. Tapi Nabi SAW ajar kepada kita, bila datang bisikan tersebut, palingkan diri dari persoalan itu dan katakanlah kepada diri kita, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Stop. Okay, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Stop situ. Jangan kita layan persoalan. Sebab tu dalam bab kita bahaskan sebelum daripada ni tentang ilmu kalam, ilmu al-kalam, ilmu kalam. Ilmu kalam ni apa? Ilmu banyak cakap. Nama pun kalam.
Benda yang dia bincang tu kadang-kadang tidak dibincangkan oleh Al-Quran, tidak dibincangkan oleh As-Sunnah. Tapi nak bincang juga sampai akhirnya mewujudkan perbincangan yang tidak perlu pada asalnya, tetapi menambahkan lagi keraguan setelah mereka mendalaminya. Kata penulis, aku berpendapat bahawasanya musibah ini, yakni sikap skeptis akibat mempertanyakan siapa pencipta Allah, terjadi pada diri seseorang semata-mata disebabkan dominasi pengalaman indrawi. Maksudnya, apapun yang dilihatnya berbentuk sebuah objek atau ciptaan, sehingga dia pun menyamakan dengan zat sang pencipta. Kerana dia terlalu biasa dengan objek-objek duniawi ni, dia dah tahu hak ni ada pencipta, tu ada pencipta. Akhir sekali dia kerana keterbiasaannya, dia pun tanya, siapa pula cipta Allah? Katakanlah kepada orang awam itu, bukankah anda tahu bahawa Allah yang menciptakan waktu, namun kita meyakini bahawa dia tidak berada di dalam waktu itu? Dan katakanlah juga kepadanya, bukankah anda tahu bahawasanya Allah lah yang menciptakan ruang, tapi kita meyakini dia tidak berada di dalam ruang itu. Maka jika bumi dan seisinya tidak berada dalam sebuah ruang, serta di dalam perut bumi pun tidak ada apa-apa, tentulah panca indera anda tidak boleh jika bumi dan seisinya tidak berada di dalam sebuah ruang, serta di dalam perut bumi pun tidak ada apa-apa, tentulah panca indera anda tidak boleh menerima fakta ini. Mengapa? Kerana panca indera manusia telah akrab bahawa sesuatu pasti berada dalam satu ruang. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, tidak boleh mencari dengan indera, yakni panca indera, zat yang tidak dapat diketahui oleh kemampuan panca indera. Mintalah saran kepada akal anda, kerana akal pasti selalu mampu dimintai nasihat kebenaran. Ketika kaum awam mendengar sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang iblis melancarkan tipu dayanya kepadanya dengan mendorong mereka untuk memahami sifat-sifat ilahi itu berdasarkan pengalaman panca indera. Akibatnya mereka meyakini Allah menyerupai makhluknya. Jadi ada dua masalah. Bahawa pertama, kadang-kadang mereka menafikan sesuatu dari Allah, apa yang menjadi sifatnya, kerana takut kerana Allah ni duduk pada ruang, kerana takut Allah terlalu menyeramai makhluk dia. Lalu mereka menafikan dari Allah apa yang Allah sifatkan tentang dirinya. Yang kedua, mereka pergi menyamakan pula Allah dengan makhluk-makhluknya, sehingga akhirnya mereka mengatakan sifat Tuhan tu sama dengan sifat makhluk ni. Kita ahli sunnah wal jamaah pertengahan, tidak melampau dan tidak juga menolak. Apa yang Allah bagi tahu itulah sifat Allah, dan kita tidak menyamakan Allah pada sifatnya dengan mana-mana makhluk. Tapi orang awam yang tak belajar ni, bila orang cakap Allah ni memiliki wajah, Allah ni begini sifat dia dalam Quran, dia mula-mula sekali terlintas, dia akan terlintas sama dengan makhluk. Ini adalah talbis iblis terhadap orang awam. Kemudian itu bab satu. Terkadang pula, ni nombor dua, tanda nombor dua, terkadang pula iblis melancarkan tipu daya mereka atas orang awam dengan menumbuhkan fanatik mazhab. Ini talbis iblis yang kedua terhadap orang awam. Yang kedua apa? Fanatik mazhab. Sehingga mereka itu melaknat dan memerangi kelompok lain terkait satu hal yang dia tidak ketahui hakikatnya. Beberapa dari mereka mengkhususkan sifat fanatik ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, sementara sebahagian lainnya mengkhususkan sifat tersebut kepada Ali bin Abi Talib.
ironi, sebab kita tahu betapa betul betapa banyak peperangan yang terjadi kerana sikap fanatik tersebut. Misalnya saja peperangan antara penduduk Karkh dan Basrah yang berlangsung bertahun-tahun. Akibat lamanya pertikaian ini terjadilah apa yang tidak diharapkan berupa pembunuhan, pembakaran, juga berbagai keburukan lain yang terlalu panjang apabila dijelaskan. Anda pun dia fanatik satu kaum, sehingga menyebabkan dia bergaduh sama-sama dia. Ni dia bagi contoh mazhab. Zaman kita ni berlaku juga, fanatik juga. Fanatik kepada satu kumpulan tertentu, fanatik kepada satu guru tertentu, fanatik semua, siapa, macam-macam sifat ni. Jadi fanatism ni adalah salah satu daripada talbis iblis. Dia kata di sini, anda pun bisa melihat sebahagian besar pihak-pihak yang bertikai dalam masalah ini, ada yang memakai kain sutera, meminum arak, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, tidak sesuai syariat. Sungguh Abu Bakar dan Ali terbebas dari persetujuan mereka ini. Hak ni kata Abu Bakar lebih mulia, hak ni kata Ali lebih mulia. Bergaduh dua kumpulan. Padahal ni hak orang yang fanatik Ali yang kata Abu Bakar tidaklah begitu mulia, dia sendiri tu masih minum arak, dia sendiri masih pakai sutera, dia sendiri masih bunuh orang. Tapi fanatiknya dia terhadap Ali menyebabkan dia meremehkan Abu Bakar As-Siddiq. Ni dalam zaman dia ni, zaman kita ni, fanatism ni berlaku. Ustaz ni tak betul, ustaz tu tak betul, kawan ni tak betul. Dia sendiri tu kadang-kadang sembahyang 5 waktu pun tak lekat di masjid. Sambil-sambil dia tajrih, aku panggil tajrih orang tu, tajrih orang ni, rokok pun dihisap. Ini yang berlaku, kata dia, fanatism ni menjadi talbis terhadap orang awam, sehingga akhirnya dia lupa untuk mengecek diri dia sendiri. Padahal lebih baiklah dia pandang peluru dia tu, dia tembak pada diri dia, aku ni banyak lagi benda yang tak betul. Tapi kerana terlalu fanatik kepada satu kumpulan, habis orang lain tak betul, dia sendiri je betul. Padahal kalau diukur antara dia dengan orang yang dia tajrihkan, boleh jadi hak dia tajrih tu jauh lebih baik daripada dia. Cuma kerana dia ni fanatik terhadap sesuatu isu, dia kata dia betul dalam masalah ni, orang lain tak betul, habis dia kata orang tak betul. Ini fanatism, fanatik. Jadi fanatik ni berlaku juga terhadap dua talbis iblis terhadap orang awam. Nombor satu, berfikir tentang zat Allah pada apa yang Allah tidak jelaskan. Nombor dua, fanatik mazhab atau kumpulan. Nombor tiga, terkadang terbersit satu fahaman ke dalam jiwa orang awam, kemudian iblis memprovokasinya agar menentang Allah, sehingga di antara mereka ada yang menyaksikan, yakni meragukan, bagaimana mungkin Allah mentakdirkan sesuatu jikalau dia pula yang menjatuhkan hukuman atasnya. Ada juga yang tertanya, mengapa Allah mempersempit rezeki orang bertakwa dan melapangkan rezeki orang yang derhaka, sehingga di antara mereka ada yang mensyukuri segala nikmat, namun ketika musibah datang mendera, maka dia pun berpaling dan ingkar terhadapnya. Talbis yang ketiga ialah ini menentang Allah dalam soal takdirnya. Ni talbis orang awam. Peringkat orang awam ni baru kena uji sikit, kenapalah Tuhan awak begini kat aku. Ataupun dalam bab akidah, kenapa Allah menciptakan, menghukum seseorang di atas takdir yang telah dia tulis sebelum daripada dia cipta orang tu lagi. Dia lupa, orang ni dia tak ngaji bab akidah, dia tak tahu tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memberi khiyar, makna pilihan kepada manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ,
Allah tunjuk kepada manusia dua-dua jalan. Nak jalan baik pun boleh, nak jalan buruk pun boleh. Dan Allah manusia tu Nabi suruh beramal, kullun muyassarun lima khuliqalah. Bukanlah manusia tu seperti bulu-bulu yang ditiup angin, seperti fahaman Jabariyah, yang manusia tak ada pilihan langsung terhadap dirinya sendiri. Maknanya kalau dia nak mai kelah ni, sebenarnya dia tak nak datang, kaki dia gerak automatik mai kelah ni. Waktu dia semayang tu, tangan dia nak makan sebenarnya, tiba-tiba tangan dia kerah angkat takbir. Itu dia panggil Jabariyah. Seolah-olah dia tak ada pilihan langsung dalam kehidupan dia. Satu lagi puak pelampau dia panggil Qadariyah. Maknanya dia yang menentukan takdirnya, tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Dia tak ngaji tentang pandangan ahli sunnah dalam masalah ni. Nabi kata, i'malu, beramallah. Nabi suruh kita beramal. Ikhtiar tu ada. Cuma dalam beramal kita bergantung harap kepada Allah yang maha menentukan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tapi iblis ni bila dia beriman dengan takdir, dia kata kalaulah takdir tu baik buruk dah ada, syurga neraka dah ada, kenapa Allah menghukum orang di atas sesuatu yang telah dia takdirkan? Akhir sekali dia jadi pening lagu tu dan dia mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara talbis iblis yang ada. Jadi sebab itu kita ni dalam belajar kembali kepada manhaj Al-Quran dan juga As-Sunnah, berpada pada apa yang Allah nyatakan kepada kita dan tidak mentakwil apa saja yang Allah Ta'ala katakan, melainkan kita beriman dengan apa ayat-ayat dan hadis yang dinyatakan. Baik, sebahagian lainnya, nombor tiga apa dia? Tiga, menentang Allah dalam takdirnya. Sebahagian lainnya mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan dan tertimpa tujuan. Lantas dia ingkar terhadap Allah sambil menyatakan, aku tidak ingin salat. Ini pun ada contoh lagi, contoh tentang mengingkari takdir. Talbis iblis ni pada orang awam mudah gitu je. Kadang-kadang dia ada taat, akhir sekali tak dapat, dia pun. Ada seorang cerita benar, isteri saya cerita waktu dia duduk belajar universiti. Ada seorang kawan tu, dia salat 5 waktu, pakai tudung, rajin dia study. Sementara kawan dekat sebilik dia tu duduk pergi clubbing, tak tutup aurat, tak pakai tudung. Tiba-tiba waktu exam kawan ni gagal. Hak pakai tudung salat ni gagal. Hak clubbing tu tak gagal, berjaya pula. Akhirnya timbul satu keraguan pada diri dia. Dia kata, kenapa Allah tak tolong dia? Padahal dia taat kepada Allah. Lama ni dia taat kepada Allah. Sebaliknya Allah bagi orang hak clubbing tu, hak tak patuh, tak aurat, tak semayang, orang tu hak berjaya. Akhir sekali dia ditimpa fitnah. Dia mula tak tutup aurat dan dia mula meninggalkan salat. Cerita real. Jadi orang awam ni kadang-kadang Allah uji dalam bab tu. Kita punya kerja, tak naik-naik pangkat, padahal kita jaga solat kan. Kita berniaga tak kaya-kaya. Orang tu buat benda haram, buat perkara yang dimurkai oleh Allah. Tiba-tiba rezeki dia banyak. Dia lupa bahawa dalam akidah ni kita ada satu benda nama dia istidraj. Istidraj ni makna dalam urusan dunia Allah bagi kepada siapa yang dia suka, dan Allah juga bagi kepada siapa yang dia murka dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat Allah hanya bagi kepada siapa yang dia suka. Tapi manusia ni kadang-kadang gitulah. Jadi bila dia diuji, dia pun tidak ingin salat. Ketika orang Nasrani membunuh dan memukul orang mukmin, ada di kalangan awam mengeluh, perang salib, pihak salib menang. Kalau begitu, untuk apa lagi kita salat? Dia kata apa? Kita perang, kita sembah Allah, tapi orang Nasrani menang. Kalau gitu kenapa kita salat? So dia mula menentang Allah disebabkan takdirnya. Ini antara bentuk talbis iblis terhadap orang awam.
Berapa ramai orang diuji dengan keruntuhan rumah tangga, dia pun tak salat. Allah uji dengan kesakitan, dia pun tak salat. Allah uji dia dengan kerjaya dia pun tak salat. Jadi talbis iblis ni di saat Allah uji, dia pun datang, tak guna mu taat kepada Allah. Mu pun Tuhan tak bagi juga. Jadi itu antara talbis iblis. Jawapan kepada masalah ni, apa yang kita nak kata kepada diri kita, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Berlaku takdir, kita kena kata apa? Allah takdir dah lagu ni, apa yang Allah takdirkan itu dia akan laksanakan. Dan kita kena kata apa? Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita juga, alhamdulillahi ala kulli hal. Apa saja berlaku kena kata alhamdulillahi ala kulli hal. Dan kita kena yakin bahawa di sebalik musibah adanya hikmah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau orang tak tahu apa yang Nabi ajar tadi, memang dia akan jatuh ke dalam lembah menentang takdir. Apa lagi yang dia boleh kata bila dia ditimpa musibah? Tak ada pun ayat-ayat yang boleh mendatangkan kedamaian ke hati dia. Dia tak reti nak sebut qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Dia tak reti nak sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Dia tak reti nak doa Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Sebagaimana doa Nabi ajar kepada Ummi Salamah waktu matinya Abu Salamah. Ya Allah, berilah pahala kepadaku pada musibah yang menimpaku, dan gantilah yang lebih baik daripada yang aku hilang. Kalau orang beriman, orang belajar, orang tahu dia apa yang dia nak kata waktu ditimpa musibah. Tapi bila orang tak belajar, jahil, iblis pun tipu. Mu tengok, mu buat amal pun tiba-tiba jadi lebih teruk daripada orang yang tidak beramal. Dia lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Baru ni ada orang datang, dia menangis-nangis, dia tanya, kenapa Ustaz Allah uji saya macam ni? Siapa anak dia pun, dia kata anak dia dah trauma. Dia kata kenapalah Tuhan buat dia macam ni? Saya kata, ibu kena kata ke anak tu, Allah ni dia akan uji tentera dia yang paling kuat. Dia panggil apa? The hardest battle Allah sediakan untuk the strongest soldier. Orang paling kuat diuji atas muka bumi ni siapa? Al-Anbiya, Nabi-Nabi. So kalau kita kata Allah sayang pada kita lalu Allah uji, maka sebab tu kadang-kadang bila kena musibah kat kita, saya ni kadang-kadang, yalah, mana-mana orang pun bila ditimpa musibah dia kena tahu ada lagi orang yang berat pada dia. Bila diuji dengan penyakit, Nabi Ayub lagi berat daripada dia. Bila diuji dengan kesenangan harta, Nabi Sulaiman lagi berat daripada dia. Bila diuji dengan musibah keluarga, Nabi Lut, Nabi Nabi Nuh, imra'atan uruhi wa imra'atan Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut diuji dengan pasangannya. Kalau seorang suami, seorang isteri diuji dengan suami dia, katalah Asiah diuji berat lagi, Fir'aun untuk laki dia. Kita ni baku setakat suami yang beriman, cuma akhlak dia yang kita tak suka. Asiah tu Fir'aun suami dia. Apa lagi yang kita diuji? Kita kena anggap bahawa ujian kita ni ada lagi berat pada tu, yang menyebabkan kita kata, kalaulah kita diuji pada track yang sama, lalu kita bersyukurlah kerana Allah telah meletakkan kita pada track yang Allah letak Nabi-Nabi dia. Lalu kita mensyukuri Allah pada apa yang berlaku. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi orang yang jahil, iblis kata, mula tak salat, mula tak beriman, mula kufur, mula tengok kepada agama-agama lain. Itu yang cerita mentega terbang. Jahil. Nah, mentega terbang. Sini kita syarah dah. Ada orang syarah dah cerita mentega terbang sini? Tak ada lagi. La ilaha illallah. Mentega terbang. Dengar tak filem tu? Isu tu dengarlah. Isu tu dengar. Mentega terbang. Apa yang terbang tu bukan mentega.
Mentega terbang tu sebenarnya kata nama butterfly. Butterfly ni merujuk kepada kupu-kupu. Bukan mentega, bentuk mentega tu terbang dah. Kupu-kupu, butterfly. Kenapa kupu-kupu? Kerana kupu-kupu ni ada dua maksud. Pertama, cerita tu berkait dengan reincarnation, kelahiran semula. Yang kedua, butterfly juga adalah lambang kebebasan, kerana filem itu mempromosi kebebasan beragama. So dalam cerita tu seorang anak muda beragama Islam, solat 5 waktu, tak makan babi, which is pada dia orang yang baik Islam dia lah. Mak dia diuji sakit kanser, lalu mak dia, doktor kata akan mati setelah beberapa waktu. Jadi dia pun sedih mak dia nak mati ni. Dia mencari idea, macam mana kalau mak dia lepas mati ni pergi ke mana. Pada agama Islam, mak dia akan mati, masuk kubur, bangkit akhirat pula. Dia kata dia tak boleh terima idea tu, dia nak cari yang lain. Lalu dia kaji agama, dia setuju dengan idea dia agama reincarnation, kelahiran semula. Lalu ayah dia tentang, ayah dia tak setuju. Sampai satu tahap oleh kerana ni, ayah dia berkata kat dia, ginilah, kalau benda tu boleh mendamaikan hati kamu, maka terpulanglah kepada kamu. Maknanya ayah dia pun reda kalau dia ni memilih untuk beragama reincarnation. Takdir Allah, lepas tu mak dia pun mati, dan dia pun tengok kupu-kupu terbang atas kubur mak dia. Lalu dia beriman bahawa kupu-kupu tu adalah jelmaan mak dia. Maka itulah tajuk filem Butterfly, mentega terbang. Mempromosikan kebebasan agama. Tapi asal usul mari mana? Manusia bila diuji oleh Allah, dia akan fikir apa yang menepati nafsu dia. Memanglah dia main sudut emosi, sayang kepada mak dia, sehingga tak nak lose mak dia. Percaya bahawa mak dia akan lahir semula. Biarlah boleh tengok kupu-kupu pun dia rasa dah okey dah. Sebab itu pada dia jelmaan mak dia. Kita orang Islam tak ada macam tu. Islam kalau mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi manusia. Oh, jelmaan semula dia tak mikir kalau tiba-tiba orang datang buat fogging sekali dengan kupu-kupu tu mati. Dah tak? Kalau orang datang buat fogging nyamuk Aedes pun dengan kupu-kupu tu mati. Fikir kupu-kupu punya pasal. Baik, kita sambung lagi. Jangan kerana ujian musibah iblis datang. Tapi pengarang ni Ibnul Jauzi mendatangkan talbis nisbah, inilah ruang banyak manusia diuji. Bila ditimpa musibah, dia lose agama dia, dia lose ibadat dia, dia lose tauhid dia, dia lose tawakal dia kepada Allah dengan sebab diuji oleh Allah. Okey, biarlah kita ni hilang luruh rambut sampai botak pagi, hilang rambut tak apa, jangan kita ni hilang agama kita. Biarlah kita ni sampai putih pun janggut tak apa, jangan putih mata sudah. Baik, talbis iblis atas orang awam, petaka-petaka itulah yang ditanam iblis di dalam jiwa orang awam, kerana mereka jauh dari ilmu dan ulama. Andaikan mereka mau bertanya kepada ahli ilm, yakni para ulama, tentu mereka akan mendapat penjelasan bahawasanya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Berkuasa, sehingga dengan ini tidak ada bantahan atau keraguan apapun. Sambungan lagi, talbis iblis atas orang awam terkait permasalahan fatwa. Di antara masyarakat awam ada yang yakin dan puas dengan akal fikiran sendiri, sehingga dia tidak peduli meskipun harus bertentangan dengan ulama. Ketika fatwa ulama berseberangan dengan pemahamannya, tanpa ragu dia segera membantah bahkan mencela ulama. Ibnu Aqil rahimahullah menuturkan, aku hidup bertahun-tahun, namun apabila aku mencampuri pekerjaan orang awam, dia pun menjawab, kamu hanya akan merosak pekerjaanku.
Apabila aku mengkhabarkan aku ini seorang yang berilmu, dia pun menanggapinya, semoga Allah memberkahi ilmumu, tapi pekerjaan ini bukan bidangmu. Padahal pekerjaan yang ditekuninya berdasarkan pengamatan indera semata, dan jika ku tekuni pekerjaannya, aku dapat memahaminya. Pasalnya bidang yang selama ini aku tekuni bersentuhan dengan urusan logik. Meski begitu, ketika aku memberinya fatwa, dia tidak mahu menerimanya. Jadi nombor seterusnya, nombor berapa dah? Nombor 4. Nombor 4, talbis iblis terhadap orang awam ni ialah dia tidak menerima fatwa-fatwa agama apabila fatwa-fatwa itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Itu talbis. Pada orang awam macam tu je. Hukum ni gini-gini, biarlah ulama kata pun, aku nak buat ni. Nah, berapa ramai orang awam yang terfitnah dengan fatwa merokok. Habis kes tu sudah. Fatwa merokok di Malaysia ni telah difatwakan pada tahun 1996 lagi. Fatwa merokok haram di Malaysia ni 1996. Kali ikut fatwa, hak jabatan apa tu, Kementerian Kesihatan tampal penyakit macam-macam dekat kotak rokok tu, lama dah juga. Tapi orang awam ni iblis talbiskan dia, tak apa fatwa tu biarlah, bukan orang panggil benda wajibnya fatwa. Akhir sekali ada yang meremehkan fatwa, ada yang menolak fatwa, ada yang tak pakai, padahal dia tak ada pun fatwa lain yang mengatakan rokok tu boleh tak. Hanya sekadar dia kata ada orang kata makruh, mana fatwa tu. Seluruh dunia hari ni boleh katakan sepakat, seluruh dunia ni memfatwakan merokok adalah haram. Kalau ada pandangan kata makruh tu zaman 60-an 70-an, waktu rokok mula-mula keluar, belum lagi terbukti di peringkat hospital kesan-kesan buruk pada akibat rokok. Lepas tersebarnya akibat tu, kebanyakan fatwa seluruh dunia, boleh kata hampir ijma' seluruh dunia mengatakan merokok adalah haram. Baik, yang seterusnya, yang terakhirlah kita baca malam ni. Talbis iblis terhadap orang awam terkait sikap lebih mengutamakan orang zuhud daripada ulama. Ni talbis yang kedua. Orang awam ni talbis yang seterusnya, yang nombor 5, ialah mengutamakan orang zuhud lebih dari ulama. Mengutamakan orang zuhud lebih dari ulama. Salah satu tipu daya iblis adalah mendorong kalangan awam agar mengutamakan orang zuhud dari ulama. Jika mereka melihat orang paling bodoh mengenakan pakaian wool, pakaian bulu ni pakaian orang sufi lah, pakaian zuhud, kain cotton lah bahasa kita, kain cotton, tapi lah ni cotton mahal. Kain apa? Kain wool lah, kain bulu. Tapi kita dah sebut dah sebelum ni kan, bulu yang dimaksudkan zaman dulu ni bulu kasar, bukan bulu zaman lah ni. Zaman lah ni pakaian bulu mahal daripada cotton lagi. Dulu ni sembelih kambing, sembelih unta, sembelih lembu, ambil bulu dia, basuh, tebuk lubang kat tengah, pakai orang panggil sarungkan dia, masuk kat kepala, ikat tali di kiri kanan pinggang, buat jadi baju. Flintstone, betul, Flintstone. Cerita Flintstone tu lah. Tu pakaian wool, betul, zaman dulu lah. Zaman dulu. Jadi dia kata, marilah orang yang paling bodoh tiba-tiba pakai pakaian zuhud ni, orang awam akan mengagungkan dia walaupun dia tu orang paling bodoh. Zaman kita ni mungkin pakaian zuhud tu tak nampak lagi dengan pakaian bulu. Dia mungkin ada pakaian jubah, mungkin ada selendang sikit, mungkin ada lambang capal ke berapa contohlah. Biarlah dia ni cakap merapu pun, kalau kita kata dia ni cakap bodoh lah, kita tengok
Kita banding, baca Quran pun tak betul, baca hadis pun tak betul, baca merapulah kita kata. Tapi bila dia pakai pakaian ulama, pakai jubah, pakai selendang, pakai serban, biji tasbih bergantung dekat leher, maka orang kata, oh inilah dia orang yang paling hebat. Padahal orang ni hanya menunjukkan apa? Kezuhudan. Dia tak ada tanda-tanda ilmu. Dia baca hadis, hadis palsu. Dia baca cerita, cerita dongeng. Dia sembang, kadang-kadang lucah. Tapi bila dia pakai pakaian tu, orang agungkan dia. Ini fitnah talbis iblis terhadap orang awam. Terlebih saat si bodoh menundukkan kepala dan bersikap khusyuk. Oh, tambah-tambah dia tu bodoh, ngajar tidak, tapi tunduk aja, khusyuk, tak kata apa. Nah, dia lantas mereka berkata, bandingkan dia dengan si fulan alim itu. Dia ni zuhud, tak makan anggur, tak makan buah-buahan segar, tidak menikah. Bandingkan dia. Maknanya orang ni lebih baik daripada orang alim tu. Zuhud ni lebih baik daripada orang alim. Ini kerana dia kata, mereka tidak mengetahui keutamaan orang yang berilmu atas orang yang zuhud, dan lebih mengedepankan orang yang berpura-pura zuhud lebih daripada syariat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka tak jumpa Nabi. Nikmat. Wujud demo ni tak jumpa Nabi. Sebab apa? Kalau jumpa dengan Nabi, banding orang zuhud tu, dia kita tekan zuhud tu lagi. Sungguh. Kata penulis apa? Kerana kalau mereka melihat Nabi menikah lebih daripada satu kali. Kita ni kalau ustaz bini dua, ustaz tak boleh pakai ustaz tu pasal dia kahwin dua. Baru sekali ustaz tu kahwin dua. Contohlah tu. Kalau kahwin dua kali lagi berat lah. Betul ha? Jangan elah lebih-lebih. Baru sekali ustaz tu kahwin satu lagi, ramai dah orang tak ikut ustaz tu. Contoh. Sebaiklah dia tak hidup zaman Nabi. Nabi kahwin 9 kali. 9 isteri. Kalau tidak Nabi ni, aduh aku nak ikut lagu mana, yang menikah 9 dia kata. Sebaiklah dia tak jumpa Nabi. Dan nasib baik juga dia tak jumpa Nabi, sebab Nabi makan juga daging, dan Nabi makan manisan, dan Nabi juga makan madu. Nabi makan makanan yang baik yang orang bagi kepada Nabi. Kalau ambil ukuran si jahil ni yang melebihkan orang zuhud daripada orang alim, nescaya dengan Nabi pun dia tolak juga. Cuma nikmat Allah ke atas mereka, mereka tak jumpa Nabi sehingga mereka tak mampu tolak Nabi. Faham? Sebab kalau ikut ukuran mereka, kalau banding tok guru dia dengan Nabi pun, nescaya dia akan lebihkan tok guru dia. Sebab ciri-ciri kezuhudan ada pada gurunya, ikut neraca dia, dan tak ada pada Nabi. Dia nak tok guru dia hak tak menikah, Nabi menikah. Dia nak tok guru dia hak tak makan makanan mewah, memang Nabi makan jarang-jarang, tapi ada kalanya Nabi makan daging. Dia nak guru dia hak pakai pakaian compang-camping, Nabi memang zuhud, tapi ada juga Nabi pakai pakaian cantik. Dia nak tok guru dia hak jenis jalan kaki, jalan naik kenderaan, Nabi naik unta. So kata dia, okey, salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka ialah mereka tidak berjumpa dengan sang Rasul. Kerana kalau mereka melihat beliau menikah lebih dari satu kali, makan daging ayam, menyukai manisan dan madu, maka nescaya pribadi utusan Allah ini tidak begitu agung di hati kita. Ada orang awam ni kadang-kadang neraca dia pelik. Neraca dia melihat watak seseorang kerana emosi dia, kerana kecenderungan dia. Dia tengok ustaz handsome, ustaz ni tak handsome, aku nak ikut ustaz ni lah pasal ustaz ni handsome.
Oh ni keturunan Rasulullah ni, muka putih handsome, senyum gitu, keling ujung mata sikit. Dah tak? Padahal ustaz tu tak buka mulut pun, duk tunduk, khusyuk, tawaduk, mengajar pun tak keluar. Dibanding dengan seorang yang bawa hadis Nabi yang sahih, mengajar lagi begini, dia kata ni tak boleh pakai ni, Wahabi ni, kita nak cucu Nabi ni. Akhir sekali apa? Iblis tipu dia begitu. So inilah yang berlaku, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bukan anti keturunan Nabi, bahkan kita mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluarga Rasulullah yang benar ialah mereka yang mencintai Rasul dan membawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sibuk untuk atau menentang berita-berita palsu atau amalan-amalan palsu yang disandarkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi berlepas diri darinya. Jadi kita mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi biarlah kecintaan itu berdasarkan landasan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah bahagian daripada talbis iblis terhadap orang awam. Ada lagi sambungannya sampai ke tahap mereka mencela para alim ulama. Ini juga talbis iblis, tapi kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang, antara pertembungan ahli zuhud dengan ahli ilmu, dan bagaimana iblis menipu orang awam untuk mengagungkan ahli zuhud lebih dari ahli ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan yang nak tanya? Okey dah tak? Kita sambung pada kelas kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.